Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod pertama, siaran pertama Finas Yunus Investigates secara eksklusif ditayang di platform digital dengan memilih topik yang sedang hangat dibahaskan netizen, iaitu vaginal examination. Seluk suka-suka. Bagi ibu yang pernah melahirkan, seluk bukanlah perkataan asing. Malah ada yang trauma memikirkan pengalaman di seluk doktor. Dan mengapa Finas Yunus Investigates atau FYI pilih topik ini? Seperti yang kita lihat di Facebook, saudara ataupun pelayar yang bernama Muhammad Zaki Omar ada menyatakan beliau tidak bersetuju dengan vaginal examination atau VE serta menyamakan situasi VE dengan menjolok buah durian yang belum masak. Dan komen saudara Zaki ini kemudian yang mendapat reaksi pelbagai doktor dan netizen. Pertembungan pendapat ini sudah pasti mengelirukan masyarakat kita, malah mungkin menimbulkan perasaan cemas kepada ibu yang sedang menanti kelahiran anak pertama. Dan bersandarkan itulah kami di FYI ambil tanggungjawab meleraikan kekusutan ini dengan menjemput dua panel ke studio kami pada malam ini, dan izinkan saya untuk memperkenalkan dan mengatakan Assalamualaikum dan selamat datang buat Profesor Dato' Dr. Harlina Haliza Siraj yang merupakan Profesor ONG dan Pendidikan Perubatan Pengajaran Klinikal, Jabatan Pendidikan Perubatan, Fakulti Perubatan PPUKM. Juga buat saudara Zaki yang merupakan selain daripada penyelidik kepentingan awam, juga merupakan admin Facebook Masyarakat Kena Tahu MKT. Dan suka untuk saya maklumkan, FYI adalah pentas untuk kita mencari jawapan kepada kekeliruan anda. Maka buka minda, lapangkan dada, serap ilmu daripada sumbernya. Dan jangan lupa kongsikan live Facebook ini agar rakan-rakan kalian, keluarga kita semua turut sama memperoleh ilmu pada malam ini. Dan tanpa membuang masa, kita terus kepada perbincangan kita pada malam ini kerana kita tidak punya banyak masa. FYI hanya bersiaran selama 30 minit sahaja. Jadi kita ada masa yang suntuk untuk berbincang tentang isu yang agak besar. Baik, Prof. Datuk, mungkin soalan pertama saya dan saya memerlukan Prof. Datuk menjelaskannya dengan penuh ringkas. Apakah prosedur vaginal examination atau VE itu? Ada yang kata masukkan 2 jari, ada yang kata masukkan sepenumbuk. Mohon bantu kami, Prof. Datuk. Okey, terima kasih Finas dan juga saudara Zaki. Saya rasa kita bila bercakap tentang pemeriksaan vagina, kita panggil VE lah, vaginal examination. VE terus. Itu adalah satu prosedur yang merupakan prosedur asas dalam kita melakukan pemeriksaan kepada pesakit wanita. Sebab ialah wanita dia memang ada organ reproduktif yang berbeza kan. Dan vagina itu atau faraj lah merupakan sebahagian daripada organ reproduktif yang sangat yang menjadi orang kata pintu kepada bahagian reproduktif wanita dalaman. Jadi kalau nak katakan bila wanita ini datang berjumpa doktor, terutamanya kalau dia ada mempunyai simptom atau gejala yang berkaitan dengan reproduksi dia, maka pemeriksaan vagina mesti dilakukan. Maknanya kita tak bolehlah tengok muka je tahu Finas ada apa begitu kan. Khususnya kalau dia mengatakan head dia katalah terlalu banyak ke atau dia rasa sakit ke Dan untuk wanita yang hamil, pemeriksaan ini sangat perlu khususnya bila dia dah dalam proses kelahiran. Jadi yang ini sangat penting sebab dan kita bukannya seluk suka-suka, dan saya minta maaf lah Finas, tak nak kau boleh tak nak guna perkataan seluk tu kan. Kita guna je vaginal examination atau VE dan ini memang pemeriksaan yang kita tahu memang tidak digemari oleh wanita sebab dia satu melibatkan bahagian yang kita tidak sukalah, kita kata sulit dan dia memang tidak selesa dan walau bagaimanapun dia sangat perlu kerana buat masa ini kaedah inilah nanti yang akan memberitahu kita sejauh mana sebenarnya proses kelahiran telah berlaku. Dan mungkin sebab sekejap sangat, kalau katalah seorang wanita tu ada
datang sakit. Kemudian keluar pula air dia tak tahu pun air ketuban ke atau apa kan. Finance kita dah bersalin, kita tahu kan. Walaupun kita rasa kita baca tapi kita tak tahu. Jadi bila dia pergi ke hospital, memang itulah antaranya. Tapi sebelum tu kita memang kena periksa perut dulu. Kita tahu kepala budak di mana ya. Dan ada masanya kita tak boleh buat vaginal examination, khususnya kalau misalnya pendarahan keluar dan kita tak tahu dari mana. Sebab kita tak mahu ya bila kita masukkan jari kita tu, kita akan mungkin ada uri di situ kan. Jadi vaginal examination adalah sangat satu prosedur yang sangat penting di dalam obstetrik ni dan gynecology. Dan kalau kami ni sebagai pendidik ya, Zaki mengajar pelajar di Fakulti Perubatan, ini satu aspek yang sangat kita tekankan kerana dia memerlukan ya satu sikap profesionalism. Ya, keduanya kita mesti pastikan pesakit kita percaya dengan kita. Kita mesti bagi tahu mereka kenapa kita kena buat ini. Dan tentu sekali dia bukannya seluk suka-suka. Doktor, 2 jari sepenumbuk secara ringkas. Okey. Mudahnya dia memang hanya 2 jari saja. Ya, dan sepenumbuk tu tak pernahlah saya diajar buat tu ya. Walaupun ya, mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu, contohnya pendarahan ya. Yang ini memang itu ekstra lah tu ya. Dia ada kaedah-kaedah yang tertentu. Tapi percayalah ya, sebenarnya kita kena mulakan dengan memasukkan spekulum dulu. Ya, spekulum ni satu alat kerana kita kena melihat dulu dengan mata kita apa yang berlaku kepada cervix ya. Cervix ni pula ya, kalau misalnya wanita tu dah kata keluar air, kerana kita nak kena ambil ya spesimen itu, kena nak pastikan ada kuman ke tidak. Kan? Kemudian kita masukkan 2 jari saja. Dan dia masuk dengan begitu berhati-hati ya, dengan memberitahu wanita tu ya, saya nak masukkan jari saya point. Dan kita tahulah kalau misalnya dia nampak terlalu stiff, kita pastikan dia relax dulu. Ya. Dan nombor 1, mesti ada orang lain ya bersama dengan kita itu ya. Mana tak boleh kita dengan pesakit saja. Ya, baik kita ni doktor lelaki atau datuk perempuan, kerana chaperone itu ya mesti ada. Itu adalah salah satu etika perubatan. Baik, sebelum saya pergi kepada Zaki, nak tanya kepada Datuk. Kita tahu menerusi VE, doktor akan mampu menilai sejauh mana doktor akan peroleh maklumat mengenai bukaan pintu rahim, mengenai pintu rahim masih keras atau sudah bertambah lembut, kedudukan kepala bayi, selaput air mentuban masih ada atau tidak, terdapat uri atau tali pusat ketika pemeriksaan. Soalan saya, Prof Datuk, selain VE, wujudkah prosedur lain untuk mengetahui semua maklumat penting yang baru saya sebutkan di atas? Tidak. Buat masa ni ya. Mungkinlah ada yang kata kita boleh buat ultrasound, selepas ni ultrasound makin mudah. Tapi semua itu masih lagi dalam kajian peringkat awal. Tetapi VE ini ya, dia macam ni, dalam perubatan dia ada evidence base, dia ada experience base. Dan kedua-duanya mesti ini, dan untuk experience base ini ya, VE telah terbukti menjadi satu kaedah ditambah dengan yang lain ya, dengan kontraksi uterus, dengan degup jantung anak, membantu kita yang menjaga ibu yang dalam proses kelahiran ini untuk yang paling penting ya, tahu ada komplikasi. Kerana sebelum ini kita memang biarkan saja dan mungkin ada ya komplikasi yang boleh kita dapat tahu awal ya. Contohnya satu lagi, kalau katalah air ketuban dah keluar. Tengok air ketuban itu sudah ada yang kita katakan mekonium, keluar hijau tu, najis bayi, maknanya bayi sebenarnya dah lemas di dalam. So saya mungkin kena betulkan, bukannya VE itu yang menyebabkan bayi itu lemas. Bukannya VE itu yang menyebabkan air ketuban ataupun tali pusat tadi keluar. Bukannya VE itu yang menyebabkan vagina itu jadi hancur. Bukan. Tetapi sebabkan keadaan-keadaan komplikasi ini memerlukan kita melakukan VE mungkin lebih daripada selalu, maka seringkali ya kesilapan kita menganggap bahawa VE itulah penyebabnya. Baik, Saudara Zaki, Prof Datuk, seorang pakar obstetrik dan ginekologi yang berpengalaman hampir 30 tahun dalam bidang ini, menyatakan keperluan dan kepentingan VE. Maka persoalan saya pada malam ini lebih kepada tulisan serta teguran saudara terhadap prosedur ini. Saudara menyatakan VE
menyebabkan berlakunya pendarahan kepada pesakit, ada yang pecah mentubannya kerana diseluk doktor, dan saudara juga menyamakan situasi VE ini dengan buah durian. Kalau belum masak takkan gugur lagi, tapi kalau ada yang menjolok jatuh juga tapi tidak masak. Maka soalan saya, adakah saudara Zaki 100% menolak prosedur VE ini atau kekesalan ini bersandarkan pada kes-kes tertentu atau terpencil? Okey, terima kasih kepada Finas dan terima kasih kepada doktor sudi luangkan masa untuk bersama-sama kita pada malam ni. Dan alhamdulillah saya sebenarnya bersyukur dengan penjelasan doktor tadi berkenaan dengan VE, sebab saya percaya ramai orang tak tahu prosedur sebenar pelaksanaan VE itu, dan saya sebenarnya lagi bersetuju apabila doktor sebut tentang chaperone tadi, yang mana akan jadi saksi dan pemantau bersama ketika prosedur itu dijalankan. Okey, saya nak berbalik kepada isu sebab saya nampak ada dua perkara saya nak kena jelaskan sini. Isu pertama berkenaan dengan VE ini yang saya bangkitkan pertama apabila saya screenshot satu conversation di Facebook berkenaan komen seorang penyokong doktor lah saya kata di wall doktor. Dia nyatakan, dia menafikan statement saya bahawa ada wujud seluk berkali-kali. Saya kata seluk berkali-kali itu wujud dan juga dilakukan oleh beberapa orang doktor yang bertugas ataupun doktor pelatih pada masa yang sama dalam time interval yang sangat pendek. Dan kalau saya balik kepada isu jolok buah durian tu sebenarnya satu perkongsian saya lagi di wall saya, sebab maklumat ni saya dapat, maaf doktor, mungkin saya pernah baca pendapat doktor tentang dula, dan saya isteri saya adalah seorang dula dan kita membuat kelas persediaan bersalin. Okey, jadi maklumat ni kita perolehi daripada peserta yang berkongsi maklumat kelahiran mereka, dan salah satu situasi yang trigger saya adalah apabila ibu ini bersalin melalui caesar dan proses kelahiran yang dialami oleh beliau melibatkan proses VE pertamanya. Tapi VE ini tidak menyebabkan pecah ketuban. Tapi selepas prosedur VE dibuat, bukaan dikesan 1 cm. Okey, dan doktor ni membuat keputusan untuk membuat prosedur ARM, yang mana untuk memecahkan ketuban pada ketika bukaan 1 cm ini. Saya baca pendapat-pendapat doktor bahawa mustahil ARM boleh dibuat pada 1 cm, tapi ini adalah situasi yang berlaku pada ibu tersebut. Dan in the end ibu ini berakhir dengan kelahiran secara C-section dalam satu proses yang rentetan daripada aktiviti itulah. Jadi pada peringkat saya isu pertamanya adalah seluk berkali-kali, dan saya tidak menafikan bahawa ada kepentingan dari segi aktiviti vaginal examination. Sebagai orang awam kita guna perkataan seluk itulah kan, doktor pun fahamlah dalam konteks rakyat Malaysia sekarang. Jadi maksud saya kepada situasi buah durian tersebut, apabila ibu dia berkongsi dia tak ada contraction lagi pada masa itu, dia datang atas jadual yang diaturkan oleh pihak hospital. Dan apabila bukaan diperiksa, saiz yang dikesan sebegitu dan pecah ketuban dibuat, dan akhirnya yang dikesan adalah tiada mekonium. Dan akhirnya dalam satu proses kelahiran tu berakhir dengan caesar. Saya tak ada masalah untuk berkongsi siapa orang ini untuk disiasatlah, katakan KKM nak buat siasatan, doktor nak tahu kisah sebenar. Okey, saya tak ada masalah untuk ini, tapi kita buat secara official. Mana ada hitam putih dan dia bersetuju untuk beri kerjasama berkongsi. Dan saya dapat lihat mereka ini sebenarnya memerlukan satu pencerahan kenapa keadaan itu jadi begitu. Sedangkan andaian dia sebenarnya dia tak sepatutnya berakhir sebagai satu proses C-section. Doktor akan ingin menambah? Okey, selalunya dalam keadaan begini, ya, khususnya apa yang mungkin saudara Zaki dapat adalah hearsay, cerita ya daripada seorang ibu, ya, perkongsian begitu. Jadi mungkin agak sukar kita untuk membuat beberapa kesimpulan yang macam saudara Zaki nyatakan, ya. Saya mungkin perlu tahu secara detail apa, tapi mungkin daripada situ dia sebenarnya the big picture tu adalah ibu ini mungkin ada masalah, contohnya darah tinggi ke atau apa-apa saja. Kerana kalau boleh kan Zaki, kita memang tak nak kacau, ya. Orang kata sebenarnya kalau katalah yang tak bermasalah, alhamdulillah semua kelahiran anak saya 4 orang, mungkin ya sebab
datang tu dah 3 cm, lepas tu dah terbuka, ya, air pun dah keluar. Kemudian 4 jam sekali kita buat kan sebab kita ada patogram. Itu yang menentukan dan kita sebagai dilatation atau buka pangkal rahim itu sangat penting untuk kita tahu. Sebelum cukup 4 jam saya dah melahirkan dah. Jadi selalunya dalam 4 kelahiran itu saya hanya membuka 2 kali. Itu dalam contoh peribadi saya. Namun kalau adanya contohnya komplikasi ataupun perlunya induction. Dan kalau misalnya 1 cm, saya rasa maklumat yang saudara dapat tu tak tepat. Minta maaf saya nak katakan. Mungkin pada Zaki itu sangat tepat. Sebab kita kalau 1 cm dan kita nak induce, kita kena pastikan dulu pangkal rahim itu dia cukup lembut untuk ni. Sebab macam inilah Zaki, kami ni doktor ni kita memang kalau boleh tak nak menambahkan lagi risiko kan. Cuma saya rasa di sini ada isu yang lebih mendasar. Kita sebenarnya ada krisis kepercayaan di antara doktor dengan pesakit dengan doktor. Masa zaman saya dah 30 tahun kan Zaki, zaman saya dulu mungkin doktor ni sangat dipercayai. Dan kami ni pun punyalah jaga pesakit tu. Saya yakin doktor-doktor saya hari ni pun begitu. Tetapi suasana berbeza Dan ketika tu mungkin kalau ada pula agaknya ibu yang trauma mesti ada punya kan. Tapi tak adalah Facebook, tak adalah misalnya IG nak komplain. Tetapi dalam konteks sekarang saya rasa betul macam Zaki katakan ada caranya untuk mengatakannya dan yang paling penting saya kira adalah komunikasi yang asertif bertanya kepada doktor. Khususnya doktor tu bukannya komplain pada Zaki nak buat macam mana kan. Jadi doktor tu sebenarnya dan kami sebenarnya pun memang kena bagi tahu. Khususnya kalau misalnya perkara-perkara yang dalam yang kita tak tahu ni kan. Jadi kan Fina saya rasa isunya begini kita memang kena menjadi satu pasukan apabila di dalam bilik bersalin tu. Maknanya doktor dengan amanah berat Zaki jadi doktor ni amanahnya bukanlah seorang nyawa yang bayi di dalam tu kan. Tapi boleh tak saya mencelah? Sila. Sebab adakah wujud possibility kemungkinan bahawa ada kesilapan penilaian dalam proses menilai situasi ibu tu? Okey. Kita ni manusia Zaki. Jadi kalau misalnya 1 cm, katalah tadi 1 cm, kita tak boleh terus rupture membrane. Ni kalau misalnya ada doktor yang buat ni dia memang tak ikut protokol lah. Tapi kalau kesilapan ini selalunya itu sebabnya kita pula kena pula mendidik pelajar ataupun doktor yang muda bagaimana untuk mendapatkan kompetensi. Kompetensi ni Zaki rupanya dia termasuk ilmu, termasuk kemahiran pengalaman, termasuk sikap dan perilaku dan nilai. Jadi kalau misalnya dia meletakkan nilai yang sangat tinggi kepada ketepatan dia membuat pemeriksaan vagina ini, maka dia tidak akan main-main dengan pemeriksaan ini. Betul. Saudara Zaki, mungkin saya nak bertanyakan berkenaan ketidakpercayaan Zaki kepada VE. Setakat macam soalan saya tadi, adakah saudara sekarang ini menolak 100% VE atau ia bersandarkan kes yang seperti saudara Zaki katakan sebentar tadi? Dalam pendirian saya sekarang ni, saya dapat lihat satu perkara yang ada wujud di kalangan masyarakat adalah doktor membuat prosedur tanpa pesakit faham apa yang dilaksanakan. Dan saya tertarik dengan satu research daripada Dr. Ravichandran. Saya tahu dia head of OB-GYN dekat HSI. Dan dia ada menyatakan dalam perbincangan dan kesimpulan di akhir jurnal yang beliau tulis, baru rilis dalam 2020, ada wujud miscommunication, ada wujud yang mana situasi doktor kurang berkongsi fact dengan risiko kepada ibu bapa dan ibu bapa ini tidak dilibatkan dalam proses membuat keputusan. So kita dapat lihat ada satu peranan yang lebih dimainkan oleh pihak doktor dengan ibu bapa sendiri tidak tahu keseluruhan proses kelahiran yang dihadapi. Saya tertarik dengan apa yang doktor sebut tentang 4 hours. VE 4 hours. Sebab bila saya baca, saya rujuk kepada WHO. Memang dia menyatakan 4 hours interval of VE adalah yang dicadangkan dan terbaik. Dan secara idealnya
perlu sebaiknya melalui dengan seorang provider sahaja. Maknanya tak bertukar-tukar orang sebab lain orang lain style, lain orang lain gaya. Tapi saya faham konteks hospital di Malaysia dengan limitation, tukar shift and everything. Tapi ramai ibu bapa berkongsi bahawa wujud isu slot berkali-kali, tukar shift. Sebelum ni dah 3 orang slot, lepas tukar shift 3 orang lagi. Ini dah kali kedua Saudara Zaki mention tentang slot berkali-kali. Selepas ini kita mohon Profesor Datuk untuk jawab. Jangan ke mana-mana. FYI, berehat sekejap je. FYI kembali, Prof Datuk, selok berkali-kali wujudkah? Okey, situasi kalau itu? dia beginilah ya, bila kelahiran itu panjang, maknanya mungkin tidak berjalan secara lancar. Tentu sekali wanita ni kan Zaki akan mengalami frekuensi VE yang lebih lagi lah, walaupun kata 4 jam ya. Tapi kalau katalah dia berkomplikasi Zaki, ada kemungkinan juga belum sampai 4 jam kita mungkin kena periksa. Ya, dan selalunya tu yang akan periksa ya, doktor yang menjaga tu, dan sebelum apa-apa keputusan dia kena refer kepada yang atas lagi. Jadi dalam konteks ni katalah saya konsultan ya. Jadi mula-mula saya punya houseman akan ni, dan dia rasa macam kepala budak ni, sebab kita boleh lalu tu ya, kepala dah full dah tapi tak lahir-lahir juga. Jadi kemudian of course seorang lagi doktor kena buat assessment tu, dan akhirnya saya yang kena buat. Itulah mungkin yang menyebabkan dia berkali-kali. Sebab kita bukannya doktor husband tu tak boleh buat decision untuk buat procedure semua ya. Jadi di situlah sebenarnya. Tapi kan Zaki, saya arif tentang perkara ni, kita maklum, dan kita juga ya memang kena memastikan kita tak boleh buat VE yang tidak orang kata unnecessary VE. Tak boleh, sebab dia meningkatkan macam juga prosedur lain, meningkatkan kadar jangkitan kuman. Yang itu memang ya. Jadi oleh sebab tu bagi wanita yang mungkin mengalami ini kan, dia kena melihat semua perspektif tu. Tapi biasanya Finas, kita tengah sakit masa tu kan, jadinya mungkin kalau doktor explain pun kita tak dengar kan. Jadi bila dah sihat ni dia punya cerita lain lah Zaki. Betul. Saya tanya kepada Saudara Zaki, jika bukan VE, saudara mungkin punya cadangan kaedah alternatif yang mampu menjamin 100% keselamatan bayi dan ibu untuk melahirkan secara semula jadi? Okey. Persoalan saya adalah isu VE yang kerap kali ni, sebenarnya saya tak menolak pun VE. Sebab bila saya pernah ada dalam satu komen dan di screenshot oleh netizen, yang mana dia kata Zaki menyatakan VE unnecessary. Tapi sebenarnya di awal tu saya sebut in the first place VE is unnecessary. VE itu tak perlu. Disebabkan kondisi ibu tu, sebab memang ada ibu melahirkan bayi tanpa VE langsung. Sampai progres baik, labor cantik, terus baby keluar. Dan uri pun keluar sekali. Dan dalam situasi yang sebegini, itu maksud saya kondisi yang terbaik dan keadaan ini berlaku. Tapi bila masuk kepada isu VE berkali-kali, saya melihat satu masalah. Yang mana apabila ibu ini mengalami proses pemeriksaan yang dibuat kerap kali, dan ada komen-komen disebut dibuat oleh doktor pelatih, yang mana dalam satu keadaan doktor pelatih tak diiringi oleh doktor yang lebih senior, dan ada proses mengintai, buka ni, dan rasa malu tu ada, rasa maluah terjejas pun ada. Dalam hal ni saya nak highlight untuk isu VE. Kita tengok dalam buku, contoh dalam buku ibu ada bacaan rekod 4 cm VE. Tapi sebenarnya kita tak tahu bacaan 4 cm tu daripada hasil VE berapa kali. Kalau 3 orang doktor buat pemeriksaan dan seorang buat VE 2 kali, sebenarnya dah 6 kali proses di situ, betul. Tapi dalam buku rekod tak ada nama siapa, sebab saya rasa tak menjadi prosedur. Minta maaf Zaki, yang itu saya rasa anda tersalah komen tu. Minta maaf, saya cuba anda untuk biarkan, tapi saya tengok saya tak boleh benarkan si luncai terjun dengan labu-labunya. Oleh sebab tu
setiap pemeriksaan yang kita buat, kita kena catat. Dr. Zaki yang guna. Dr. Zaki ni houseman. Kemudian Dr. Halina. Dr. Halina ni MO. Kita kena catat tu. Kita tak ada buat-buat, memang tak boleh. Memang tak boleh. Kalau dan tolonglah, yang saya rasa kadang-kadang mungkin ini nanti sekejap. Boleh. Saya nak memberi nasihat. Kadang-kadang anak-anak mungkinlah your imagination can be so wild. Kan? Jadi dan saya kira dalam konteks ilmu dia ada batasan dia. Saya sangat-sangat takut yang itu, Finas. Bukan bidang saya tidak akan berani memandai-mandai. Jadi saya minta maaf anak Indra. Saya rasa dalam konteks ini you can imagine as you need. Tapi kami doktor, kita punya conduct of professionalism. Record tu ada je. Okey. Dan record itu akan kalau katalah doktor tu pelatih. Dia tak, kalau dia buat, dia mesti ada yang menjaga dia. Ya, betul. Dan kemudian kalau dia akan catatkan dia punya tu pada catatan dia. Tetapi catatan saya akan masuk kepada buku pesakit saya. Dan bila mereka jadi doktor pelatih ataupun pelajar, dia berada di dalam tanggungjawab saya. Jadi inilah saya minta lah untuk ni, saya kesian pelajar perubatan saya. Disebabkan oleh isu-isu ni, mereka tak boleh periksa pesakit, mereka tak boleh pegang pesakit. Dan yang saya bimbang tu tentang aurat. Ini sebenarnya kalau misalnya saya yang memeriksa seorang wanita pun, saya melihat auratnya. Saya percaya itu yang terbaik sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ini, kalau boleh saya minta teruskan Prof. Datuk. Saya sering ditanya, kenapa kita melatih doktor lelaki ni untuk periksa begini contohnya kan? Mungkin dia tak sama dengan BE ni, tapi dia berkaitan. Kita kan sebenarnya bukannya suka-suka nak buat VE ni. Malahan kalau ada misalnya doktor lelaki atau doktor perempuan yang bila memeriksa tentang alat kelamin lelaki atau perempuan pesakitnya, dia tidak dapat mengawal dirinya, dia tak layak jadi doktor. Sebabnya kami ni melatih diri kami memeriksa anggota semua ini, alat kelamin ke, sama dengan saya memeriksa mata. Sama dengan saya memeriksa hidung dan telinga. Sebab itu adalah tanggungjawab kami. Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang yang bermasalah, dia periksa ni, dia naik nafsu dia. Ini memang tak boleh jadi doktor. Kita akan berhentikan dia. Ini saya setuju. Saya rasa netizen pun suka dengar benda ni. Namun ini adalah kes yang terpencil. Tapi begitulah seriusnya kami. Maknanya kalau ada doktor yang jadi doktor dan melakukan pelanggaran begini, patut ada chaperon, dia tak ada chaperon. Dan patient komplain. Patient boleh komplain. Kita ada badan yang mengawal sedia kami ni. Semua profession kan? Dan boleh komplain dan akan diambil tindakan. Jadi saya kira kita sebenarnya mungkin melihat kepada profession doktor ni, mujur juga ada pandemik ni. Barulah orang balik kesian kat doktor yang jadi frontliner ni. Kalau tak asyik kena saja. Malahan ni Zaki, kalau boleh Zaki nak baca artikel, sekarang ni kita memang ada aggression ataupun violence against healthcare providers. Kami ni teruk kena tembak ada, kena stop balik rumah ada. Sebab mungkin di situ tadi ada krisis, ada perasaan tak puas hati itulah. Jadi saya tanyakan untuk dapatkan kepastian daripada saudara Zaki sendiri. Maksudnya segala kekesalan yang diluahkan di dalam Facebook itu adalah hanya adakah ia bersandarkan kepada seluk banyak kali semata-mata ataupun kepada SOP VE itu sendiri atau prosedur VE itu sendiri? Okey, saya sebenarnya dari segi SOP VE, saya percaya dia salah satu prosedur perubatan yang asas dan perlu. Tapi konsen daripada pesakit juga perlu diambil kira. Dan telah diterangkan oleh doktor tadi. Dan pesakit boleh berhak untuk menolak proses itu jika dia tak rasa tak selesa dan tanpa perlu ada apa-apa alasan pun. Kalau dia tak bersedia untuk VE dan jika dia rasa dia boleh tunggu hingga doktor perempuan available, itu pun adalah hak dia sebagai seorang pesakit. Jadi isu yang melibatkan doktor lelaki, saya rasa benda ini boleh dibincangkan oleh pesakit dengan doktor, dengan pihak hospital sendiri.
sendiri. Dan saya rasa, saya percaya memang hospital pun cuba berusaha untuk menambah lebih ramai doktor, melibatkan doktor perempuan lah, saya percaya. Tapi saya pun percaya VE pun juga dibuat oleh nurse kalau sekadar untuk bukaan. Tapi bila melibatkan komplikasi, itu perlu peranan doktor. Memang kita faham benda ni. Jadi dalam saya nak highlight isu ni, saya nampak satu orang awam dia tak faham apa yang doktor buat. Saya pun bukan saja-saja nak suka, bukan suka-suka lah nak kriti doktor. Sebab dia melibatkan kepentingan awam, kerisauan di peringkat orang awam. Kita kalau saya nampak perlu untuk saling memahami. Dalam saya melihat negara-negara luar pun, sama ada di Turki, isu di Palestin, di Australia, Peru. Contoh yang saya impress dengan Peru, dia telah meletakkan limit VE 4 kali. Dan dia melaksanakan satu proses yang disebut sebagai obstetric prophylaxis session lah. Yang mana ibu ni diajar dari segi kawalan pernafasan untuk meneran, dan mana ni adalah satu aktiviti yang aktif untuk menunggu proses labor full term lah sampai peringkat delivery. Tapi penemuan yang kita lihat dalam research yang dibuat kat sana, higher VE berlaku antara pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Rate VE tinggi pada waktu ni, dan rate VE menurun pada 7 pagi hingga 6 petang. Macam ada time pula. Ini penemuan lah sebenarnya. Dan dia ada faktor manusia di situ. Ada banyak faktor manusia, dan kita pun tahu bahawa kita punya petugas kesihatan bukanlah robot. Yang ini memang banyak kajian. Katalah C-section pun, Tinas, ada meningkat waktu weekend. Sebab mungkin pakar-pakar masa tu dia takut pasien ni nanti beranak waktu weekend, dan ini semua ada isu tentang etika. Jadi mungkin dan sebab profesion perubatan ni, Zaki, sangat hampir dengan pesakit, sangat hampir dengan awam. Jadi dia yang paling banyak sekali diperhatikan. Saya sebenarnya ambil maklum semua tu, dan khususnya tentang konteks bagaimana pesakit itu mempunyai hak untuk tidak membenarkan diri dia diperiksa, contohnya kan. Dalam saya mengajar pelajar-pelajar saya untuk ONG, obstetrik dan gynecology ni, bila dia masuk, kita memang jelaskan bahawa pesakit kita mempunyai privacy, dia mempunyai autonomi untuk dia punya fizikal. Namun, dan saya memang minta pelajar saya, ini saya tahu mungkin ramai pelajar saya ni, Prof selalu ajar you all, kalau misalnya pesakit nak minta doktor lain, maka kita kena usahakan. Tapi katalah kebetulan masa tu tidak ada langsung doktor perempuan yang lain, maka kita mungkin boleh minta nurse kita, tapi kita lah yang bertanggungjawab. Dan sebenarnya, ini yang saya nak kena betulkan. Dari sudut kami, Zaki, doktor ni, kita tak tengok gender dia. Yang paling penting adalah kompetensi dan dia punya pengalaman. Saya bagi contoh, di labor room saya malam ni, ada 5 orang doktor. 4 tu perempuan, seorang doktor lelaki. Yang 4 ini merupakan houseman, baru masuk 2 minggu. Dan doktor lelaki ini, 5 tahun dah pengalaman dia. Jadi dalam konteks ini sebenarnya yang paling baik untuk mengendalikan mana-mana kes, mestilah doktor yang 5 tahun ini. Maaf doktor, saya tanya. Contoh, kalau husband ni dia nak buat VE, ada limit tak untuk percubaan dia tu? Maksud dia macam mana? Kerana ada doktor senior dan doktor pelatih ni buat VE, tapi dalam 2 kali VE tu dia confuse tentang bacaan ukuran tu. Jadi ada limit tak untuk dia buat tu sebenarnya? Saya rasa limit tu kalau sekali dia tak sure pun, dia dah kena bagi tahu dah dia punya senior. Cumanya macam inilah juga Zaki. Kalau Zaki lah doktor yang baru masuk, asyik tak sure aja. Jadi takkan kita nak minta je Dr. Finas tolong cek. So kan, jadi dia akan cuba juga buat. Dan walaupun dia tahu dia mungkin tak boleh buat begitu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya qawiyul amin tu. Kompetensi saja tak cukup, tapi amanah kena ada. Tapi pesakit ada hak untuk refuse jika pesakit rasa tak selesa. Yang itu. Saya nak bertanyakan kepada Prof. Dato' Alang Zaki yang mengatakan pesakit ada hak untuk refuse. Jika VE tidak dilakukan, apa akan berlaku kepada ibu dan bayi? Kalau dia di hospital saya? Ya.
Itu okey, dalam konteks ini kami doktor ni kena buat penakulan klinikal ataupun clinical reasoning. Hasil daripada clinical reasoning ada 3. Diagnosis, kita tahu dia ni nak bersalin dekat ke tidak, kemudian treatment plan immediate atau yang jangka masa panjang, yang paling penting prognosis. Sama ada ini boleh lahir terus ke ataupun perlukan caesar. Jadi dalam kami nak buat clinical reasoning ni, khususnya untuk proses kehamilan, BE merupakan satu cara untuk kami mendapat data untuk membuat keputusan ini. Jadi saya minta sangatlah kepada pesakit untuk faham kan, kami kena tu buat masa ni mungkin tak ada kaedah lain. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada cara lain, tapi buat masa ni itulah kaedah yang paling penting untuk kita buat. Namun dia mempunyai sama-sama hak untuk tahu apa yang sedang berlaku pada badan dia. Dan di sinilah kita rasakan perlunya doktor itu melihat pesakitnya sebagai seorang manusia yang mempunyai kepentingan itu. Dan saya harap juga tolonglah kan, kalau misalnya doktor ni macam-macam style dia kan. Yang doktor dia macam saya ni semua cerita. Ada doktor yang dia dah tak tidur dah 1 hari semalam, dia tak ada mood pun nak cakap. Jadi kalau misalnya dia bertanya-tanya sangat pun, dia jadi marah pula. Jadi mungkin emosi dah. Yang ini semualah tolonglah faham. Dan mudah-mudahan saya nampak bini je conclusion saya. Untuk pengalaman saya ni Zaki, kalau pesakit tu kan sangat kooperatif, semua proses ni lahir ke apa semua mudah. Tetapi kalau kadang-kadang tu dia tidak berapa kooperatif kita yang menjaga ni pun jadi rasa serba salah juga. Jadi mudah-mudahan kita kan kita dapat memainkan peranan kita, mana pesakit itu kooperatif, doktor itu juga sangat memahami keadaan pesakit. Mudah-mudahan pengalaman kelahiran itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan di akhirnya itu adalah kelahiran seorang bayi yang sihat. Okey. Maaf doktor, saya masuk mencelah mungkin isu VE juga, tapi dalam proses labor tu, contohnya ibu ada update dia tak dibenarkan makan dan minum, ni adakah satu praktis yang betul sebenarnya? Tapi memang kita tahu, kita tengok pada history ibu itulah, dia ada rekod yang tak baik ke, komplikasi, ada risiko ke arah komplikasi ke, mungkin doktor boleh jelaskan. Okey, tentang secara tradisinya kita memang bila dah masuk labor room tu kita tak bagi makan minum supaya nanti kalaulah perlu berlakunya pembedahan, maka kita tidak ada masalah untuk ibu itu punya usi perut dan masuk aspirin. Tapi hari ini mungkin kita ada banyak cara untuk melihat bagaimana perkembangan kelahiran tu. Kita juga tahu bahawa kebanyakannya akan guna regional, tetapi masih lagi orang kata SOP itu digunakan untuk memastikan kita tidak mempunyai komplikasi yang seperti aspiration tadi. Tapi begitulah, maknanya kita kena tengok case by case. Akhir sekali agaknya Finas. Jadi masih lagi Prof. Datuk. Yang paling penting sekarang ni adalah supaya kita ini dapat memberikan yang terbaik kepada pesakit. So dalam konteks ini kita memang kena lihat pesakit itu sebagai seorang individu, macam kakak abang kita juga, dan kita mungkin dalam konteks ini hari ini pula kita punya pesakit lebih bermaklumat. Tapi yang kita bimbang ni maklumat dia tak cukup. Jadi bila maklumat tak cukup ni, dia jadi macam belum berapa pandai, tapi dia rasa dia pandai. Dan itu kan Zaki adalah kebiasaan yang mana ini teguran kepada doktor jugalah. Betul lah kan. Doktor yang paling sombong adalah yang baru lulus malam. Okey. Dan juga yang saya tengok kan di contohlah dunia anak-anak lah, SOCMED semua ni, yang paling degil pun adalah yang tahu sikit tapi dia rasa tahu banyak. Dan ini yang kita katakan Abdullah Ibn Mubarak kata, tingkatan pertama menuntut ilmu adalah jadi sombong. Kan? Itu mesti punya tu. Tapi lepas tu kalau tambahkan ilmu, kita menjadi seorang yang tawaduk dan kita rasa orang lain banyaknya ilmu, yang kita ni jadi risau. Tapi kalau tambahkan lagi, kita sampai kepada tahap kita tak tahu apa-apa. Dan ketika itu kita akan belajar lagi. Mari kita ambil ini. Kita janganlah bergaduh kan. Just kerana masing-masingnya
tak berapa pandai, tapi rasa pandai. So itulah FYI ada. Okey, terima kasih lah FYI. Untuk kita nak memberi platform investigate. pencerahan. Tapi kita ada banyak masa lagi sebenarnya. Saya minta tambahan masa kepada penerbit. Saya nak tanyakan kepada saudara Zaki Al-Alan, kita dah membincangkan tentang topik ini. Biarlah kita bincang sehingga ke habisnya. Saudara Zaki, kenyataan saudara dalam Facebook, masyarakat kena tahu, mengatakan rasa sakit ketika melakukan VE memberi kesan kepada emosi ibu, termasuk meningkatkan hormon adrenalin dan berkurangnya hormon oksitosin yang memberikan emosi tenang dan selesa. Gangguan emosi ini menyebabkan ibu sukar untuk bersalin secara normal. Adakah saudara Zaki maksudkan VE punca utama kepada kesukaran buat para ibu untuk bersalin secara normal? Okey, dalam konteks ni saya tak boleh nak meletakkan VE adalah satu-satunya prosedur yang menghasilkan rasa tidak selesa, stres tu. Tapi dalam kebanyakan feedback, perkongsian daripada ibu, okey, mereka makin banyak VE, makin tinggi pain yang dirasakan. Kita dapat lihat yang mana dia punya proses labor tu makin panjang. Okey, proses labor makin panjang sebab badan jadi tak progress. Sebab dia melibatkan pergerakan muscle. Contraction is a muscle activity dari tubuh. Jadi pain yang tinggi akan menyebabkan badan jadi kejang. Dan contraction yang sebelum ni dirasakan boleh terhenti disebabkan rasa tak selesa tu. Badan jadi shock. Dan dalam keadaan emosi pula yang terganggu, menyebabkan badan tak dapat progres dengan lebih baik. Jadi saya rasa clinical study, research tentang benda ni dah ada. Dan dalam saya tengok research yang dah dibuat, ada dapatan data yang menyatakan ibu-ibu yang nulliparous nulliparous, multiparous, yang low risk, tapi ada trend peningkatan seizure pada mereka. Data ni baru saja rilis. Dan saya berterima kasih kepada Dr. Ravichandran lah, termasuk tim Dr. Syamala sebenarnya. Bukan kita nak membuka pekung ataupun nak nyatakan ada kelemahan. Tapi orang awam perlu tahu apa prosedur yang bakal melibatkan mereka sebelum mereka melalui proses tu lagi. Jadi mereka tak dapat lihat bagaimana proses mereka masuk dalam labor room, masuk di peringkat ward sekalipun, apa yang akan mereka lalui. Dan kat situ kejutan-kejutan yang berlaku dalam keadaan tak bersedia. Dan saya tahu, saya sedarlah mana isu-isu komplikasi dari segi tubuh badan ibu tu sendiri, ada komplikasi GDM, GBS. Kita memperakui. Tapi bila masuk pada peringkat ibu yang yang kena C-sec ni, dan dalam kategori low risk, ada trend dan data membuktikan benda tu. Dalam kategori ibu yang pertama kali nak melahirkan anak dan ibu yang telah beberapa kali multi. Macam mana kita nak memantau progres ni? Sebab dalam kebanyakan reason dia berada dalam keadaan slow progress, non progress. Okey, dan satu lagi adalah fatal distress. Apa yang lead kepada isu-isu sebegini? Ya, Prof Datuk, VE mampu menjadi punca kepada isu ibu low progress dan fatal distress? Itu tadi saya dari awal tadi saya dah cuba bentangkan. Kadang-kadang VE-nya tu menjadi kerap kerana progres labor itu panjang. Jadi dia macam chicken and egg jugalah. Jadi macam yang saya bagi contoh, kalau proses itu cepat, mungkin sekali dua saja. Jadi cumanya saya rasa mungkin tidak berapa tepat untuk menyalahkan hanya VE saja. Mencuba untuk semua tu. Dan saya memang tak salahkan VE sahaja. Okey, alright. Cumanya saya mungkin nak menegur sedikit dalam konteks bagaimana bila kita mempunyai banyak data ni, mungkin kalau Zaki baca banyak lagi jurnal, nanti lagi banyak kelirunya. Jadi untuk itu saya mungkin suka kalau Zaki bila membaca jurnal itu boleh orang kata banyakkan lagi bacaan dan kita akan lihat. Namun ini bila labor itu ataupun sebarang proses kelahiran, dia ada 5 P sebenarnya yang govern kan. Dia adalah power, iaitu uterine contraction, passage, iaitu tempat tulang punggung kita, tulang pelvis kita tu, dan juga passenger, iaitu yang nak lahir inilah.
ada yang mungkin passage-nya normal, tiba-tiba yang nak keluar tu 5 kilo. Jadi itulah Size yang baik. Dan banyak faktor tu. Tapi saya ingat Profesor Nik Nasdir kata ada 2 lagi P. P yang pertama adalah practitioner. Siapa yang menjaga proses kelahiran tu? Kalau dia bukan orang yang terlatih, dia tidak akan dapat mengenal pasti komplikasi di peringkat awal. Dan ini juga Zaki, saya rasa kita kena juga sentuh tentang ni. Apabila adanya tentang kisah-kisah begini, dan maka ibu nak melahirkan di rumah, suami pula yang nak ni, saya rasa itu satulah P kat situ sangat tidak layak Dan P yang terakhir itu adalah psychological preparation. Dan itu saya rasa finance, mesej saya sekarang. Kalau wanita yang nak sedang hamil dan nak melahirkan, untung kita hamil 9 bulan. Ada 9 bulan untuk prepare. Dan yang paling penting, your expectation. Zaki yang ni saya rasa kadang ada ibu ni expectation dia tinggi, terlalu tak realistik. Dan apabila dia tak meet that realistic, dia entah apa dia yang diingatkan, maka kadang-kadang sukar bagi kami doktor ni untuk membumikan dia punya expectation tu. So we have to be on the same page. Jadi maknanya dua-dua pihak memang kena ni, dan kita kena lebih, saya rasa kita kena tingkatkan mutu kita punya kualiti komunikasi supaya tadi tu kita di dalam labor room itu sebagai satu pasukan, insya-Allah. Betul. Okey, saya sebenarnya ada 3 perkara lagi lah yang mungkin saya nak highlight. Okey. Tapi kita saya secara percaya ringkas, yang mana saya melihat ibu-ibu perlu ada kesedaran untuk membantu pihak kerajaan, pihak hospital mengumpul lebih data. Jika ada situasi-situasi yang akan datang ni lah, sebab perkara yang dah berlaku, dah post, dah lepas. Okey, untuk yang akan datang, kita kena encourage mereka, jika ada rasa tak puas hati ataupun rasa kekurangan dalam perkhidmatan, mereka perlu buat laporan supaya benda itu dapat disiasat. Bila ada laporan, ada data. Ada data boleh dikaji. Betul. Dan saya nak menyentuh sedikit tentang isu home birth, terutama pada netizen lah. Mereka melihat kemunculan peranan dula dalam masyarakat adalah untuk menggalakkan kelahiran yang tidak selamat. Sedangkan ini adalah satu persepsi yang sangat jauh. Dan peranan dula yang sebenarnya adalah kita nak assist ibu dalam proses labor yang panjang tu, untuk bantu keselesaan, bantu untuk dia memahami apa proses yang ada bersama-sama dia. Dan kita tengok ada banyak komen yang kata kena marah dengan nurse, nak makan, nak minta tukar pakaian. Tak ada sesiapa yang membantu. Tapi bila ada dula, sebenarnya kita bukan nak ambil alih kerja doktor pun semasa dalam labor room tu. Dia lebih kepada assist dan menjadi personal assistant kepada ibu. Dan kalau peranan dula disekat, hampir sama macam chaperone yang doktor sebut tadi. Ia adalah dedicated person yang bersama ibu tu hingga habis. Itu memang peranan dula, minta maaf Zaki. Tetapi saya pelik, dula di Malaysia ni kenapa jadi macam tu? Kenapa orang lain memahami apa yang diaspirasikan oleh dula itu tidak seperti itu. Malahan meramaikan lagi yang melahirkan anak di rumah begitu. Saya rasa kita kena, to be honest, you memang kena siasat secara, sebab membawa nama buruk kepada dula, pada saya. So itu satu yang is your call. Dan yang terakhir, empowerment dari segi rasa hormat, kaki tangan perubatan kepada ibu-ibu. Sebab saya terima banyak feedback kena marah, kena peli, kena hurt. Yalah, saya rasa ini adalah etika kerja dalam labor room yang doktor pun dah sebut tadi. Dan kita pun tak boleh nak buktikan benda ni sebab memang tak ada rakaman semua. Tapi isu-isu ini saya rasa dari segi profesionalism perlu ditingkatkan, dan ibu-ibu perlu difahamkan dengan beban yang berlaku yang ada. It goes both way. Maknanya kalau misalnya ibu-ibu nak dihormatkan, nak dihormati, dia orang juga kena belajar juga menghormati kami. Yang barulah begitu. Yang selalunya komplain-komplain tu,
kita tak dengar side daripada doktor yang menjaga dia tu. Macam mana perangai dan akhlak dia pula kan. So, peranan saya sebagai penyelidik kepentingan awam, kita buat pengumpulan data, tapi benda ni kita tak bentangkan. That's why kita ada NGO di belakang kita, tapi saya tak sebut nama NGO tu sebab benda ni kita tak dapat compile as satu professional data yang mana ada pengesahan dari segi research methodology. Cuma kita lihat peranan ni perlu ditingkatkan dengan lebih jauh. Yang mana kalau saya cari data-data berkaitan dengan isu VE, post traumatik semua, tak ada di Malaysia. Siapa yang boleh tolong provide this kind of research sebenarnya? Saya memang peringkat saya ada limitation. Kalau doktor perlu responden, saya ada ramai. Ibu-ibu saya rasa di Malaysia sudi untuk bagi kerjasama, terutama mereka yang ada trauma tu sendiri. Baik. Terima kasih Saudara Zaki atas cadangan dan juga pencerahan yang diberi pada malam ini. Prof Datuk, secara ringkas mungkin ada kata-kata akhir? Okey. Dia kan akhirnya kita mahukan satu tadi pengalaman yang indah untuk ibu sepanjang kehamilan dan juga kelahirannya. Tetapi maknanya kita kena mesej yang sama juga, we have to work as a team. Maknanya petugas kesihatan dan juga ibu saling percaya mempercayai dan mempunyai sangkaan baik terhadap satu sama lain. InsyaAllah. Saya rasa itulah nanti rupanya resepi untuk kejayaan kehamilan yang ini dan juga anak-anak yang seterusnya. VE bukan seluk suka-suka? Tidak. Kita hanya buat apabila ianya diperlukan. Saudara Zaki? Dan ibu ada hak pada tubuh mereka. Baik, terima kasih kepada kedua panel kerana bersama dengan FOI pada malam ini dan Saudara Zaki telah menyatakan kebimbangannya. Prof Datuk telah menjelaskan kepentingan mengapa prosedur VE perlu dilakukan, tidak lain hanya untuk memastikan si ibu dan bayi benar-benar bersedia untuk menempuh proses kelahiran. Saya yakin setiap daripada kita mahukan yang terbaik buat isteri dan anak masing-masing, maka hentikanlah perbalahan dengan menggelar wanita murahan yang membenarkan diri mereka diseluk. Tiada wanita yang rela diseluk tanpa sebab ia semata-mata demi melahirkan anak tersayang dengan selamat. Akhir kata daripada saya, dalam hal melahirkan anak, adakah kita pernah terfikir hak seorang insan ini? Insan itu adalah bayi yang bakal dilahirkan. Insan ini punya hak untuk hadir ke dunia ini dengan selamat. Dengan itu, Finansinos Investigates berakhir di sini. Tinggalkan komen anda jika punya sebarang topik serta kekeliruan yang anda mahu kami bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Very good.